Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita kembali di channel Cikgu Azul Nizam. Apa khabar semua? Cikgu berharap semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat walafiat dan kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19. Ayuh sama-sama kita menghapuskan rangkaian ataupun rantaian COVID-19 ini dengan terus duduk di rumah, menjaga penjarakan sosial, membasuh tangan apabila keluar daripada rumah dan sebagainya. Seperti mana saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia daripada semasa ke semasa. Jadi untuk hari ini cikgu akan bercerita tentang mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4, di mana pada hari ini bidang yang akan cikgu sentuh adalah bidang pertama ataupun bidang kelima di dalam pendidikan moral tingkatan 4, iaitu bidang insan bermoral. Jadi unit yang akan cikgu sentuh pada hari ini ialah unit 3 berkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan ini adalah kesinambungan daripada unit 2, iaitu berkaitan dengan kepribadian mulia, di mana dalam unit 2 ia menerangkan tentang penakkulan moral, emosi moral dan tindakan moral. Jadi apa itu penakkulan, apa itu emosi dan apa itu tindakan moral? Jika masih tak faham, pelajar boleh cari di YouTube cikgu. Cari di YouTube cikgu, cari di channel cikgu. Carilah tajuk unit 2 berperibadian mulia. Jadi dekat situ ada menerangkan tentang emosi moral, perlakuan moral dan penakkulan moral ini. Jadi kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seperti mana sebelum ini, kita akan lihat tentang standard kandungan. Apa itu standard kandungan? Jadi standard kandungan yang pertama, pelajar mampu menyenaraikan contoh prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Jadi sebelum mampu menyenaraikan contoh, pelajar perlu memahami apa itu prinsip keadilan dan apa itu prinsip keprihatinan. Jadi nanti saya akan terangkan apakah yang dia katakan keadilan dan apakah yang dikatakan prinsip keprihatinan. Jadi apabila kita mempunyai kedua-dua prinsip ini, kita mampu membuat keputusan dengan baik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral ini. Yang kedua, memerihalkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan berdasarkan situasi. Jadi kita nyatakan kepentingan, kita huraikan kepentingan kenapa perlunya kita menggunakan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan ini apabila kita membuat sesuatu keputusan. Yang keempat, mampu menakul ataupun mampu memikirkan kan keutamaan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Jadi kita mampu berfikirlah mana lebih penting, keadilan lebih penting ataupun keprihatinan itu lebih penting dalam membuat sesuatu keputusan. Jadi keputusan berdasarkan situasi pemasak dilema moral yang kita hadapi. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila membuat keputusan berasaskan pertimbangan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan ini. Dan yang terakhir, mengambil tindakan yang wajar berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan
dalam kehidupan harian. Jadi ini adalah 6 standard kandungan yang ada dalam unit ini. Jadi unit ini sedikit berat juga sebenarnya untuk semua anak-anak. Jadi perlu ambil lebih masa, perlu memahami dengan lebih jelas kesemua fakta-fakta yang berada di dalam unit ni lah. Kerana seperti mana saya maklumkan sebelum ini, saya selalu tekankan dalam semua video saya, dalam semua pengajaran saya, bahawa soalan yang keluar di dalam peperiksaan adalah berdasarkan isu-isu yang diambil daripada buku teks, berdasarkan isu-isu semasa. Walau bagaimanapun, semua isu tersebut, semua nilai tersebut yang diajukan dalam soalan masih berkisar ataupun masih berkait rapat dengan standard kandungan. Jadi kita tengok nilai apa yang boleh. Yang pertama, nilai rasional. Nilai kedua, kasih sayang, baik hati. Keempat, nilai kejujuran. Dan 5, nilai keberanian. Jadi 5 nilai ini kita ada rasional, kasih sayang, baik hati, kejujuran dan keberanian. Ini penting apabila kita berada dalam dilema moral. Jadi nak membuat keputusan berdasarkan dilema moral, jadi 5 nilai ini kita perlu pertimbangkan secara wajar apakah tindakan moral yang bersesuaian berdasarkan dilema moral yang dihadapi oleh seseorang. Okey, sebelum kita pergi lanjut, kita lihat dulu apakah itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan antara keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Ini adalah prinsip keadilan, di mana ia akan melibatkan sebarang perbuatan yang adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Di mana kalau kita membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral, prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai yang asas. Jadi manusia jika nak bersikap adil menghadapi dilema moral, dia perlu mempunyai prinsip keadilan lah, supaya dia berlaku adil, supaya dia berlaku tidak berat sebelah kepada diri sendiri dan orang lain. Tujuan dia supaya berlaku kesaksamaan. Kita tengok apakah ciri-ciri prinsip keadilan. Yang pertama, tidak berat sebelah. Yang kedua, di mana kita tidak berat sebelah dalam pemilihan calon. Pemilihan calon sesuatu ni lah. Jika diberi pilihan, contohnya cikgu mengamalkan prinsip keadilan apabila memilih calon ketua pengawas. Cikgu mengamalkan prinsip keadilan apabila memilih ketua kelas. Jadi cikgu tidak boleh berat sebelah dalam memilih sesuatu calon yang terbaik untuk memberikan untuk mengetuai sesuatu organisasi. Organisasi yang paling kecil adalah organisasi di kelas. Yang kedua, pemberian ganjaran atau hukuman. Buat salah perlu dihukum dengan adil. Jangan bersikap berat, tidak dengan bersikap berat sebelah lah, dengan sentiasa memenangkan pihak yang salah. Itu tidak mengamalkan prinsip keadilan. Yang kedua adalah layanan sama rata tanpa mengira status sosial dan tanpa mengira sosioekonomi. Tak kira darjat, tak kira kawan-kawan, tak kira sesiapa, setiap kesalahan, setiap layanan adalah perlu sama rata. Tak kira mereka kawan ataupun tidak, kita kenal ataupun tidak dan sebagainya. Yang ketiga, menghormati hak individu, di mana perlu menyediakan kemudahan untuk golongan orang kurang upaya dan menyediakan keperluan untuk golongan kurang bernasib baik. Jadi contohnya sewaktu wabak COVID-19 ini, kita membantulah jiran-jiran, kita membantu
OKU dan mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Man tahu pada masa akan datang mereka pula akan membantu kita lah. Tapi kalau kita mempunyai kepribadian mulia, kita tak mengharapkan balasan lah. Sekurang-kurangnya kita berdoa supaya mereka yang berada dalam kesusahan dapat tabah dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka secepat mungkin. Okey, itu contoh-contoh prinsip keadilan. Kita tengok adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. Contohnya, pihak berkuasa ataupun pihak bertanggungjawab membantu dengan adil mangsa bencana rakyat yang berkeperluan. Jadi kalau kita lihat dasar kerajaan sekarang, dia adil dengan lebih banyak membantu golongan B40 supaya golongan B40 ini dapat menikmati kehidupan dengan lebih selesa di muka bumi ini, supaya gap ataupun jarak antara golongan kaya dan golongan miskin dapat dirapatkan. Yang kedua, iaitu bersikap rasional dengan cara apa? Dengan cara menganalisis situasi dan membuat pertimbangan moral. Jadi nak membuat pertimbangan moral mesti berdasarkan penakkulan moral dan emosi moral. Jadi seperti mana saya sebut, apa itu penakkulan moral, apa itu emosi moral, apa itu perlakuan moral, kan? Jadi boleh cari di video-video saya yang sebelum ini di unit 2. Okey? Yang seterusnya kita tengok apa itu prinsip keprihatinan, iaitu perlakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain, di mana kita mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. Dalam membuat keputusan untuk satu situasi berperikemanusiaan, biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Kita tengok apa contoh prinsip keprihatinan, iaitu kita berperi kemanusiaan. Jadi maksudnya apabila kita berperi kemanusiaan, kita mempunyai sikap simpati. Apabila kita berperi kemanusiaan, kita mempunyai sikap empati kepada orang-orang lain. Jadi dengan wujudnya sikap empati dan simpati ini akan menjadikan kita lebih berperi kemanusiaan kepada mereka-mereka yang menghadapi bencana, kan? Simpati terhadap mangsa bencana dengan mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Jadi kita sama-sama doa, kita sama-sama berharap, kan? Apabila kita membantu orang, jangan harapkan balasan. Tapi pada saya, cukuplah orang tu mendoakan kesihatan kita, terus berada dalam keadaan sihat, dan kita mampu terus membuat kerja-kerja kebajikan ini. Yang kedua adalah pemurah, iaitu mampu memberi bantuan kewangan apabila diperlukan dan dapat meluangkan masa untuk membantu orang lain. Yang ketiga, kepedulian, iaitu membantu orang yang memerlukan bantuan dan membantu menyelamatkan haiwan yang dianiaya. Ni haiwan ni kesian ni kan. Haiwan ni kesian dia. Jadi mereka yang mempunyai keprihatinan akan membantu haiwan. Bukan sahaja manusia, tapi juga haiwan. Jadi haiwan memerlukan bantuan daripada manusia untuk terus hidup dengan keadaan selesa, aman dan bahagia di muka bumi ni. Okey. Kita tengok contoh-contoh prinsip keprihatinan, iaitu kita menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri dengan melibatkan diri dalam program kesukarelaan dan menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Jadi mereka yang mempunyai sikap keprihatinan ini juga sebenarnya dia menyayangi orang lain lebih daripada diri dia sendiri. Sama juga mereka yang mempunyai nilai patriotisme, menyayangi negara ataupun meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri.
Yang kedua, mampu menunjukkan perasaan kasih sayang dengan cara menyayangi dan menghargai flora dan fauna dengan menyayangi sesama insan. Kita nak kepentingan apabila membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Yang pertama, tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Yang kedua, dapat menjaga hak kemanusiaan sejagat. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan faham. Dan yang terakhir, membela nasib golongan yang tertindas. Itu pentingnya keadilan. Kenapa perlu adil? Supaya kita dapat jaga kepentingan orang lain, supaya kita dapat menjaga hak dan kebajikan manusia semua, supaya dapat membantu golongan yang tertindas dan tidak ada golongan yang tertindas, dan dapat mengelakkan perselisihan atau permusuhan antara satu sama lain. Yang kelima, mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Ni keprihatinan. Tadi bukan keprihatinan kan? Tadi adalah keadilan. Ni kenapa perlu keprihatinan? Kepentingan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan, menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat, dan yang terakhir adalah semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Jadi ini 3 kepentingan apabila kita membuat keputusan berdasarkan prinsip keprihatinan. Tadi prinsip keadilan, ni prinsip keprihatinan. Yang salah anak-anak? Okey, seterusnya. Contoh-contoh strategi penyelesaian konflik. Kita lihat, nak selesai konflik, kena pasti konflik. Apakah masalah yang sedang dihadapi? Yang kedua, dah tahu masalah, kita buat pertimbangan moral. Dah membuat pertimbangan moral, kita pilihlah sama ada nak membuat keputusan itu berdasarkan prinsip keadilan ataupun prinsip keprihatinan. Dan yang keempat adalah justifikasi. Kenapa kita membuat sesuatu keputusan, agar keputusan kita itu adalah keputusan yang terbaik dengan tidak menyakiti hati mana-mana pihak. Tujuan dia supaya tidak berlaku sebarang permusuhan, pergaduhan, konflik antara manusia. Jadi contoh kita dilema moral yang dihadapi oleh Charles, iaitu Charles adalah atlet yang sering mewakili sekolah dan sekolah ke peringkat negeri dan kebangsaan. Minat Charles terhadap bidang sukan amat mendalam. Walau bagaimanapun, Charles mempunyai masalah disiplin, terutamanya kehadiran selalu ponteng sekolah dan hingga dijatuhi hukuman gantung persekolahan. Semasa temasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia memohon agar diberi kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Jadi bagaimanakah pihak sekolah nak membuat keputusan terhadap Charles ini? Jadi sebelum pihak sekolah membuat keputusan, jadi dia perlu memfikirlah, membuat penaklukan moral. Dia perlu membuat emosi moral dan membuat pelakuan moral agar tindakan moral yang diambil adalah tepat. Berdasarkan yang keempat tadi, berdasarkan justifikasi. Ini adalah penaklukan moral. Jadi adalah mengenal pasti pelakuan itu baik ataupun tidak. Kenal dulu. Jadi emosi, luahkan perasaan, perbuatan itu salah. Marah kan? Charles selalu ponteng sekolah, cikgu marah. Jadi marah tak boleh. Marah kan, cikgu selalu marah dalam kasih sayang. Dan walaupun marah, tapi tindakan perlu rasional dan tepat, serta tindakan itu bertanggung jawab dan tidak memusnahkan masa depan pelajar tersebut. Pelakuan moral adalah berkaitan pelakuan moral dengan perlu dilakukan secara rela hati dan rasa bertanggungjawab, accountability dan berintegriti moral. Jadi kita tengok apakah dilema moral Charles ini, konflik yang dihadapi
sama ada nak membenarkan CHAS mewakili sekolah dalam bidang sukan atau terus menggantung persekolahan dia. Dah tu buat pertimbangan moral. Berdasarkan prinsip keadilan, murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah. Itu adil kan? Adil. Kita perlu adil. Perlu adil. Walau bagaimanapun, dalam masa sama, cikgu akan mempunyai prinsip keprihatinan. Dengan murid yang menunjukkan bakat dalam sukan, tidak patut dipinggirkan. Jadi, apakah dilema sekolah? Sama ada nak buang sekolah ataupun tidak. Kalau buang, jika nak buang sekolah, walaupun murid tersebut bermasalah, tetapi dia berpotensi mengharumkan nama sekolah dalam bidang sukan. Jadi bukan sahaja nama sekolah, tapi mungkin pada masa-masa akan datang boleh juga mengharumkan nama negara. Yang ketiga, pemilihan prinsip. Jadi apa yang nak dipilih? Sama ada mengikut prinsip keadilan, murid yang setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah. Jadi kalau dibuang sekolah, CHAS, kes CHAS ini boleh menjadi panduanlah kepada pelajar-pelajar lain supaya tidak mengulangi masalah ponteng sekolah ini. Okey, daripada segi prinsip keprihatinan, prihatinkan sekolah mengambil tahu masalah CHAS ini dengan memberikan kebenaran kepada CHAS supaya tak nak kena buang, dia perlu berjanji untuk mengubah sikapnya. Jadi kalau kat sini kita lihat, sekolah akan memilih prinsip keprihatinan dengan memberi peluang kepada murid supaya sedar kesilapan dia, bertujuan untuk dapat meningkatkan prestasi diri dan juga pelajar boleh menunjukkan kebolehannya. Jadi semua manusia kan. Jadi cikgu juga adalah manusia. Dia adalah seorang yang bertanggungjawab untuk membantu murid-murid dia menjadi insan yang terbaik di muka bumi ini. Ini contoh dilema moral yang dihadapi oleh CHAS, kan? Jadi cikgu tidak menggunakan prinsip keadilan, walaupun sebenarnya cikgu boleh menggunakan prinsip keadilan dalam mengubah CHAS menjadi seorang yang baik. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jadi untuk murid yang menghadapi masalah, boleh mesej cikgu di Telegram cikgu, iaitu Cikgu Azul Nizam. Dan kepada penonton yang belum pernah subscribe channel cikgu, boleh tekan button subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang dihasilkan oleh cikgu. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Doakan cikgu terus sihat supaya cikgu dapat terus berkongsi ilmu-ilmu yang cikgu miliki ni. Okey, bye-bye dan berjumpa lagi.